tanpa jejaskan alam sekitar. Silakan Redwin. Ya, Atikah. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Jinor meminta Duta Besar Kesatuan Eropah EU ke Malaysia, Michalis Rokas, untuk membetulkan salah faham mengenai industri kelapa sawit negara. Ini kerana Sabah terbukti berjaya mempromosi amalan lestari dalam penanaman kelapa sawit. Menurut Datuk Haji Ji, Sabah selama ini menggalakkan amalan mampan dalam penanaman kelapa sawit dan ia bertentangan dengan apa yang disebarkan oleh anti minyak sawit di negara berkenaan. Datuk Haji Ji menyatakan demikian selepas mengadakan pertemuan dengan kunjungan Duta Besar EU di Kota Kinabalu. Datuk Haji Ji turut mengalu-alukan komitmen EU dalam menonjolkan kejayaan Sabah dalam pertanian, perindustrian, pelancongan dan sektor tenaga. Dalam pertemuan ini, Michalis Rokas turut mengakui hasil lawatannya ke ladang sawit di Sabah. Ternyata Sabah berjaya menggerakkan industri kelapa sawit tanpa menjejaskan alam sekitar. Beliau memberi jaminan akan segera membetulkan tanggapan salah dalam kalangan negara EU itu. Dalam masa sama, Michalis menawarkan bantuan pemuliharaan biodiversiti dengan pembiayaan EU kepada kerajaan negeri serta meningkatkan kerjasama antara EU dan Sabah melalui sokongan teknikal dan kepakaran. Ketika ini, Sabah menjalinkan hubungan dagang bersama EU dengan nilai 3.3 bilion ringgit ekspor dan 800 juta ringgit bagi import. Kepelbagaian produk pelancongan yang ada di Kiulu berupaya meraih pendapatan sehingga 5 juta ringgit. Melihat kejayaan ini, Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar mengambil inisiatif mewujudkan pusat informasi pelancong di Kiulu. Pembantu menterinya yang juga adun Kiulu, Datuk Janiston Bangkuai, yakin dengan kemudahan pusat informasi ini, potensi ekopelancongan di Kiulu akan lebih menyerlah. Semaknanya ini potensi besar, tapi waktu itu belum sampai mau 60 itu pengusaha pelancongan. Mungkin sekarang border sudah dibuka, kita mengharapkan dan pelancong pengunjung sudah mula berduyun-duyun ke Kiulu. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas melancarkan video klip pelancongan Kiulu di Kota Kinabalu. Selain kedamaian yang terkenal dengan aktiviti pelancongan luar bandar, Kiulu juga mempunyai tarikan tersendiri termasuk sungai yang bersih. Dalam majlis ini, Datuk Janiston mahu persatuan pelancongan di kawasan lain turut menghasilkan video klip pelancongan sebagai langkah memulihkan aktiviti pelancongan yang terjejas teruk semasa pandemik COVID-19. Bagi menjayakan program Homework yang dilaksana di bawah Pelan Sabah Maju Jaya, Petronas menyumbang peralatan penjagaan dan rawatan di rumah bernilai 1 juta ringgit. Program Homework bertujuan menyediakan penjagaan kepada warga emas, orang kurang upaya serta pesakit telantar yang menjalani rawatan di rumah. Replika cek sumbangan diserahkan Naib Presiden Kanan Strategik Korporat Petronas, Mazuin Ismail kepada Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Syahilmi Yahya, sempena Majlis Ramah Mesra Hari Raya Petronas di Kota Kinabalu. Majlis penyerahan disaksikan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor dan Naib Presiden Kanan Penyampaian Projek dan Teknologi Petronas, Baco Pilong. Antara peralatan disumbangkan termasuklah katil boleh laras, skrin word dan tilam serta kerusi roda. Dalam majlis sama, Badan Kebajikan Islam Petronas turut menyumbang RM10,000 kepada pelajar asnaf SMK Bahang Penampang. Pembinaan Surau Al-Kafi di Taman Rimba Batu Tujuh Sandakan antara strategi kerajaan bagi menyemarakkan lagi syiar Islam di kawasan itu. Majlis perasmian surau disempurnakan yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Dr. Juhar Datuk Mahiruddin. Berucap dalam majlis ini, Pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah, Datuk Saiful Zaman Sangul, menyifatkan kemudahan surau di kawasan ini juga dapat menjadi pusat sehenti untuk memperkasa aktiviti keagamaan bagi penduduk setempat. Sementara itu, Pengerusi Surau Al-Kafi Muhammad Najib Ajun berkata surau berkenaan juga akan dijadikan pusat ilmu.
rasa bersyukur kerana pada hari ini merupakan hari yang bersejarah kepada Surau Al-Kahfi kerana telah akan dirasmikan oleh Tuan Yang Terutama yang di Perdana Negeri Sabah. Sebenarnya surau ini merupakan adalah sumbangan daripada TYT sendiri. Beliau telah menyalurkan peruntukan melalui Yayasan Nur Jauhar bagi menampung pembiayaan Surau Al-Kahfi Tamarimba. Terdahulu Tun Juhar turut melawat Masjid As-Syakirin, Taman Tinosan Sandakan dan beramah mesra dengan karya di kawasan berkenaan. Ia merupakan destinasi terakhir lawatan kerja rasmi yang di-Pertua Negeri Sabah di Sandakan sejak Ahad lalu. Sementara itu, dalam majlis berasingan, Toh Puan Hajah Nurlida Tan Sri R.M. Jasni turut beramah mesra dengan penghuni Pusat Taman Didikan Kanak-Kanak Kurang Upaya TDKKU Sandakan. Pengerusi Lembaga Pelawat TDKKU Sandakan, Fringo Firdaus Abdullah, menyifatkan kunjungan pemimpin besar ini memperlihat betapa kebajikan insan istimewa sentiasa menjadi keutamaan. Kunjungan ini adalah satu penghargaan yang besar kepada kami kerana pada tahun 2022 ini mungkin banyak program-program yang kita laksanakan tidak akan tercapai dikesan daripada pandemik, tapi alhamdulillah pada tahun ini mungkin ini adalah amat bertuah bagi lembaga pelawat, dan selain itu juga kita pun mendapat sedikit sumbangan daripada Tuan, dan ini sudah tentu akan memberi semangat kepada lembaga pelawat untuk meneruskan aktiviti kemasyarakatan. Sekolah Rendah Islam Tahfiz Al-Ilmi Keningau bakal memiliki sebuah bangunan baharu iaitu Mahad Dakwah wa Tarbiyah Darus Saadah yang dijangka siap September depan. Bangunan berkenaan akan dibina dengan peruntukan berjumlah RM250,000. Pengerusi Ahli Lembaga Pemegang Amanah Pusat Pendidikan Islam Keningau, Abdul Hisham Othman, yakin adanya bangunan baru itu akan memberi keselesaan kepada pelajar yang sebelum ini menyewa bangunan di Kampung Batu 27 Jalan Tenem terletak kira-kira selebih 10 km dari sekolah. Allah akan pemudahkan semua urusan berkenaan dengan pembinaan-pembinaan ini. Mudah-mudahan dengan pembinaan tapak ataupun pembinaan bangunan ini kita dapat memantau dan pelajar-pelajar ini dari dekat, kerana sebelum ini mereka berada jauh daripada urus dia. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas majlis perasmian dan pecah tanah tapak pembinaan bangunan tersebut di Keningau. Terdahulu beliau turut merasmikan majlis sambutan Hari Raya Aidilfitri peringkat Sekolah Rendah Islam Tahfiz Al-Ilmi Keningau. Baik, paparan itu mengakhiri berita dari Sabah untuk petang ini. Untuk lebih banyak perkembangan seterusnya, terus ikuti Berita Wilayah bersama dengan Atika. Kembali ke Angkasa Puri. Baik, terima kasih Redwin untuk